Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salwa binti Jeffrey. Saya merupakan pelajar master di Fakulti Pengajian Islam UKM. Jadi insya-Allah tajuk jurnal artikel yang saya akan terbitkan ini ialah Kesantunan Berbahasa dalam Amalan Kalangan Pendakwah. Bila kita sebut tentang kesantunan bahasa dalam kalangan pendakwah, bila kita sebut pasal pendakwah, pasti merupakan satu orang yang menjalankan tugas dakwah. Jadi, para pendakwah ni menyambung tugas para nabi dan rasul dalam menyampaikan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi, para pendakwah hari ini, mereka menyambung tugas para nabi untuk sebarkan lagi kebaikan, menyeru manusia untuk melakukan apa yang Allah suruh dan juga tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi orang yang dalam berdakwah ni pasti akan ditimpa pelbagai ujian, pasti akan ada banyaklah dugaannya. Sebabnya untuk menjalankan usaha dakwah ni bukanlah mudah dan juga bukanlah senang juga. Jadi usaha dakwah ni dia ada banyak kriteria dan dia ada banyak juga tingkatan-tingkatannya lah. Okay. Sebabnya kalaulah kita nak menjalankan dakwah, nak menegur orang sekalipun, bukanlah satu yang mudah. Sebab pasti kena ada teknik. Jadi para pendakwah ni dia mesti bijak lah dalam menjalankan usaha dakwah. Sebabnya tak boleh sampaikan begitu saja. Sebab kena pada caranya. Sebab setiap orang yang Allah ciptakan ni, dia mempunyai karakter yang berbeza. Jadi para pendakwah perlu bijak untuk menyampaikan dakwah mereka. Jadi saya boleh kongsikan sikit kata-kata pada Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Ada berkata, menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran merupakan asas agama dan salah satu daripada tiang agama yang ditegakkan oleh umat Islam dan khalifah Tuhan sekalian alam. Ini merupakan tujuan utama Allah mengutuskan para nabi dan fardu atas seluruh manusia, sama ada berdua atau bersendirian mengikut kemampuannya. Ayat ini menunjukkan bahawa dakwah ni merupakan satu istilah dalam Islam dan juga merupakan satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan kepada setiap Muslim yang mempunyai kemampuan lah kan, dalam sebarang bentuk dan dalam setiap kesempatan. Okay? Dakwah ni dia bukan khusus kepada orang-orang yang ilmuwan dalam bab-bab agama, tapi dakwah ni kalau kita sebut pasal kebaikan, dia meliputi semua. Dia bukan tentang bidang agama saja. Dia mungkin boleh juga dalam bidang parenting, dalam bidang bisnes, semuanya dakwah. Maksudnya perkara yang mengajak kepada kebaikan, itu adalah dakwah. Okey, kita pergi pada maksud pendakwah. Pendakwah, sebelum kita pergi kepada maksud pendakwah, kita tengok dulu maksud dakwah. Dakwah ni dari sudut bahasa merupakan satu teknik untuk menarik manusia kepada ajaran yang benarlah, iaitu sama ada secara teoretikal atau praktikal. Perkataan dakwah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang mengajak manusia menyeru, menjemput, memanggil kepada sesuatu perkara seperti mana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dan Allah menyeru kepada negara kesejahteraan. Manakala mereka yang menyampaikan dakwah ni dipanggil pendakwah, kita panggil da'i lah. Iaitu pendukung dakwah. Manakala golongan sasaran pendakwah ni dipanggil mad'u. Okey, jadi kita pergi kepada maksud kesantunan bahasa. Kata santun diberi makna oleh Kamus Dewan sebagai halus, iaitu budi bahasa atau budi pekerti dan juga beradab sopan. Kesantunan bahasa secara umumnya merujuk kepada penggunaan bahasa yang baik, yang sopan, yang beradab, yang memancarkan peribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicaranya. Jadi dalam artikel jurnal saya ni, saya nak melihat apakah aspek kesantunan bahasa yang diamalkan oleh para pendakwah semasa menjalankan usaha dakwah. Okey, adakah menepati kriteria ataupun tidak? Okey, jadi ciri-ciri kesantunan berbahasa ni banyak. Saya boleh, jadi antara banyak ciri tu saya ambillah 6 Maxim Leach. Okey, 6 Maxim Leach ni, iaitu yang pertama ada Maxim kebijaksanaan. Okey, dalam slide ni kalau kita nampak, Maxim kebijaksanaan, Maxim kedermawanan, Maxim penghargaan, Maxim kesederhanaan, Maxim permuafakatan dan juga Maxim simpati. Jadi setiap maksim ni dia ada maksudnya dan dia ada istilah dia.
Contohnya, maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan ni bermaksud seseorang penutur perlu memikirkan dan mengujarkan kata-kata yang baik dan sopan dengan bijak. Jelasnya, maksim kebijaksanaan ini yang mengutamakan kearifan bahasa. Jadi sangat berkaitlah dengan para pendakwa hari ini, kan? Mereka mengamalkan maksim kebijaksanaan. Maksudnya, apabila menyampaikan usaha dakwah, mereka perlu arif menggunakan bahasa tu supaya selari dan setara dengan pemikiran golongan sasaran. Kalau contoh, kalau kita pergi berdakwah di kalangan orang-orang kampung, bahasa tidak boleh terlalu bombastik. Bahasa mungkin kita kena perlu gunakan bahasa yang mudah difahami. Mungkin ada sedikit pasarnya juga, kan, sebab kita nak masuk, kita nak sampaikan apa yang kita ada supaya mereka turut faham. Jadi bahasa-bahasa terlalu akademik ni tak boleh. Jadi kita kena arif lah. Jadi para pendakwah ni ramai yang menggunakan maksim kebijaksanaan ni sebab mereka bijak dalam menarik orang untuk mendengar apakah yang mereka nak sampaikan supaya sampai dengan tepat dan juga ringkas. Okey. Yang kedua, maksim kedermawanan. Pelaksanaan maksim ini dalam bahasa atau perbuatan mampu mengelakkan daripada timbulnya perasaan iri hati, sifat dengki, marah dan sebagainya. Jadi para pendakwah ni, maksim kedermawanan ni mereka akan menerapkan supaya bahasa yang mereka gunakan tu kata-kata mereka tu tidak menyakiti hati orang yang mendengar, supaya orang yang dengar tu tak ada rasa marah, rasa dendam ataupun sifat dengki. Sebab nak menegur orang ni bukannya mudah, okay? Sebab perlu ada teknik. Sebabnya kalau salah teknik, orang akan rasa marah kita, akan dengki, so macam-macam benda yang di luar jangkaan boleh berlaku. Okay. Seterusnya, maksim penghargaan. Maksim penghargaan ni ialah sesuatu kata atau ujaran yang diujarkan mestilah ujaran yang baik atau manis seperti menghindari daripada mengatakan atau merendahkan orang lain. Manakala pujian pula akan menunjukkan kita menghargai orang lain. Jadi, dalam kita jadi seorang pendakwah ni, dia perlu menerapkan adanya elemen penghargaan. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan perkataan tolong. Kan, sebab benda-benda ni menunjukkan kita sebagai seorang yang rendah hati dan kita juga bersifat terbuka. Jadi orang bila orang dengar je apa yang diucapkan oleh pendakwah, mereka tidak akan hindar. Malah mereka lebih rasa dekat dan selesa. Okey. Slide yang terakhir ni iaitu maksim kesederhanaan. Sederhana ni bermaksud dia more kepada rendah hati. Menekankan aspek dia minimumkan pujian terhadap diri sendiri dan memaksimumkan cacian terhadap diri sendiri. Pujian ni, para pendakwah kalau dapat banyak sangat pujian, kalau dia tidak dikawal kan, dia akan membuatkan diri itu terus hanyut. Jadinya para pendakwah ni dia kena sentiasa muhasabah. Dia ada ciri-ciri inilah. Maksudnya mereka tahu apa yang kelebihan yang mereka ada bercakap di depan orang, boleh menerangkan dengan mudah kan. Jadi dan juga dapat penghasilan apa-apalah. Okay, jadi mereka ni sederhana. Kata pepatah Melayu, bak resmi pada je semakin bertambah semakin menunduk. Okey, maksim permuafakatan pula. Ada seseorang penutur harusnya menyokong dan memberikan persetujuan terhadap percakapan orang lain. Maksudnya ada dalam kita menegur orang ni ataupun kita berbincang dan pakai idea, ada permuafakatan dekat situ lah. Dan juga maksim simpati pula, aspek yang ada antara antipati diri sendiri dengan orang lain. Okey, macam biasalah kita ada meletakkan rasa empati dan simpati. Kita faham keadaan seseorang tu, jadi pada pendakwah perlu menggunakan kaedah yang sesuai supaya sesuai dengan keadaan golongan sasaran tersebut. Supaya tidak larilah daripada apa yang kita perlu sampaikan. Jadi itu saja saya punya jurnal artikel saya. Kesimpulannya dekat sini ialah tugas para pendakwah ni sangat besar. Dan para pendakwah ni perlu ada ciri-ciri kesantunan bahasa dan perlu amalkan. Sebabnya dia berkait dengan orang, sebab orang ni dia ada hati dan perasaan, so kita perlu pandai untuk tackle. Para pendakwah ni perlu pandai dan tackle lah untuk supaya sampai apa yang nak disampaikan. Okay, itu sahaja daripada saya. Semoga ianya bermanfaat. Salah dan silap tu terkurang tu daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.